Tangen dalam bulatan. Tangen dalam bulatan ni apabila satu garis lurus, satu garis lurus yang menyentuh circumference ataupun lilitan bulatan pada satu titik. Sekiranya berlaku situasi tersebut, maka ianya dipanggil sebagai tangen. Menyentuh circumference pada satu titik. Menyentuh circumference pada satu titik. Contohnya sini. Dia menyentuh satu titik pada bulatan, circumference bulatan. Ini adalah tangen. Dan sifat tangen ni, sekiranya jejari pada bulatan menyentuh tangen tersebut, jejari bulatan menyentuh tangen, contohnya di sini, maka sudut di sini adalah 90 darjah. Sudut yang terbentuk di antara daripada jejari menyentuh tangen, dia akan menghasilkan ataupun membentuk sudut 90 darjah ataupun right angle. So, contoh lain. Tangen. Juga akan menghasilkan sudut 90 darjah di mana saja. Asalkan ianya tangen, maka jejari yang menyentuh tangen tersebut akan menghasilkan sudut 90 darjah. Yang bersilang, daripada jejari, center ke jejari. Dia punya sifat yang pertama ialah sisi berikut adalah sama panjang. Sama panjang. Dan seterusnya. This one pun sama panjang disebabkan dia jejari. Dan sudut pada bahagian bawah ni adalah 90 darjah. 90 darjah. This one is 90 degree. Sekiranya terdapat garis lurus daripada center bulatan menuju ke hujung titik persilangan dua tangen, maka sudut pada bahagian center ni adalah sama besar, yang mana sebelah kiri dan kanan ni adalah sama saiz. Begitu juga pada sudut di bahagian bawah. This one also have the same size. Sudut yang sama besar. Dan dia punya sifat yang seterusnya ialah sekiranya kita tambah keempat-empat sudut ni, daripada center ke hujung ni, daripada bahagian X dengan Y ni, X plus Y plus Y, kita akan dapat 180 darjah. Untuk tangen pada bulatan, sekiranya kita membina satu segitiga pada bahagian dalam bulatan yang mana setiap bucunya menyentuh circumference dan salah satu bucu segitiga tersebut menyentuh tangen, maka sudut di bahagian bawah ni adalah sama dengan sudut di bahagian atas. Manakala sudut di sebelah kiri tersebut dan segitiga tersebut akan sama dengan sudut pada bahagian ini.
Andai kata sudut pada bahagian X ni adalah 30 darjah, maka sudut pada bahagian atas ni pun akan jadi 30 darjah. Andai kata sudut pada Y adalah 100 darjah, maka sudut pada bahagian Y di sebelah dalam juga adalah 100 darjah. Pertama sekali, untuk mendapatkan nilai X, kita perhatikan pada segitiga AOT, yang mana sudut pada bucu T ialah 35 darjah. Okay, so dengan itu kita boleh dapatkan sudut pada bahagian A. Sudut pada bahagian A ni, kalau kita rujuk kepada sifat tangent dalam bulatan, yang mana jari menghubungkan kepada tangent, ia akan menghasilkan 90 darjah, 90 darjah pada bahagian A. Manakala baki lagi kat sini akan memberi hasil sebanyak sebesar 55 darjah sudutnya. Memandangkan sifat kita yang sebelum kita dah belajar berkenaan dengan tangent, so secara automatiknya kita akan tahu dekat sini ialah 55 darjah. So 55 tambah 55 akan memberi nilai 55 tambah dengan 55 akan memberi nilai 110 darjah. Maka sudut pada bahagian O ialah 110 darjah, dan pada bahagian X, berdasarkan sifat yang kita belajar sudut dalam bulatan sebelum ni, X adalah separuh daripada sudut pada bahagian O, iaitu 110 dibahagikan dengan 2, so jawapannya ialah 55 darjah. Maka X ialah 55 darjah. Okey, seterusnya untuk nilai pada Y, okey, kita tengok Y ialah hypotenuse bagi segitiga AOT. Jadi kalau kes yang macam ni, kita kena guna, memandangkan dia memerlukan panjang Y, kita perlu guna hukum trigonometri lah untuk mencari nilai Y. Kalau kes yang macam ni, kita lagi sesuai, kita guna cos. Cos 35 darjah. Cos ialah adjacent per dengan hypotenuse. Adjacent dia ialah 15 cm, hypotenuse dia Y cm. Maka 15 per dengan Y, okay, cos 35 darjah sama dengan 15 per Y. So cos 35 darjah adalah bersamaan dengan 0.8192 bersamaan dengan 15 per Y. Maka nilai Y adalah bersamaan dengan 18.31 cm. Dapatkan nilai X. Okey, sifat yang perlu kita tahu ialah sifat segitiga dalam bulatan, segitiga yang menyentuh tangent, yang kita pernah bincang pada video sebelum ni. Okey, pertama sekali kita tengok sudut di sebelah X ni adalah 80 darjah. So kalau 80 darjah ni bermakna pada bahagian ini juga adalah 80 darjah. Rujuk kembali kepada sifat yang kita dah belajar sebelum ni. Dan pada bucu bahagian B di atas, sebelah atas ni 30 darjah.
30 darjah bermakna pada bahagian bawah di luar segitiga, di antara segitiga dengan tangent adalah juga bernilai 30 darjah. So maka dengan itu PAQ ialah straight line, maka nilai X adalah 180 darjah tolak 80, kemudian tolak 30 darjah. So X adalah bersamaan dengan 70 darjah.